Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan status terkini mengenai tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu. Dengan ini dijemput Perdana Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2019, Malaysia menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu, iaitu pihak yang membuat tuntutan. Ia terkait juga dengan keputusan Mahkamah Zaman Penjajah pada 1878 yang mengendaki pembayaran oleh Kerajaan Inggeris dan disambung oleh Kerajaan Malaysia, bayaran khas kepada Kesultanan Sulu. Ini dihentikan setelah gerombolan pengganas menyerang Lahad Datu. Keputusan kerajaan pada ketika itu sehingga sekarang adalah tidak meneruskan pembayaran. Pihak yang membuat tuntutan telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di 4 buah negara, iaitu Spanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Kerajaan Malaysia telah dan sedang mengambil pelbagai tindakan balas perundangan terhadap tindakan tersebut. Hasil daripada kegiatan dan kesungguhan pasukan Kerajaan Malaysia, maka pada 6 Jun 2023 menerima satu lagi berita baik bahawa Mahkamah Rayuan Perancis telah membuat keputusan untuk membatalkan perintah pelaksanaan eksekutor. Perintah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Paris pada 29 September 2021 telah mengiktiraf preliminary award yang dikeluarkan oleh penimbang tara Dr. Stampa pada 25 Mei 2020. Ini merupakan satu lagi kejayaan penting yang dicapai pada 6 Jun 2023, landmark decision bagi Malaysia sekaligus membuktikan kesungguhan serta ketegasan kerajaan dalam mendepani isu ini. Kesan daripada keputusan tersebut ialah pihak yang membuat tuntutan tidak boleh bergantung pada preliminary award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa di Madrid, Spanyol, yang menyatakan bahawa Dr. Stampa mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tuntutan keputusan tersebut. Keputusan 6 Jun 2023 adalah muktamad dan mengikat. Mahkamah Rayuan Paris juga telah memutuskan supaya pihak yang membuat tuntutan membayar kos proceeding sebanyak 100,000 euro kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan akan terus mengambil tindakan mempertahankan hak kedaulatan berkenaan isu ini di semua bidang kuasa berkaitan, termasuk di Belanda, Perancis, Luxembourg dan mana-mana bidang kuasa di mana final award tersebut ingin diiktiraf dan dikuatkuasakan. Soal ini bagi kerajaan adalah soal maruah dan kedaulatan bukan sahaja Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia, tetapi integriti dan kewibawaan kerajaan dan negara keseluruhannya. Kerajaan juga sedang menunggu satu lagi keputusan penting di Mahkamah Rayuan Belanda berhubung permohonan pihak yang membuat tuntutan untuk mengiktiraf dan menguatkuasa final award di Belanda yang dijangka akan dikeluarkan pada 27 Jun 2023. Walaupun keputusan 6 Jun 2023 memihak kepada Malaysia, namun kerajaan mendapat maklumat bahawa pihak tersebut akan meneruskan taktik mereka untuk menguatkuasakan final award di negara lain. Ini merupakan satu tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran mekanisme maupun proses mahkamah dan timbang tara yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dr. Stampa yang berkenaan tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan apa-apa final award atau tindakan memandangkan Mahkamah Madrid pada 29 Jun 2021 telah membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara. Lanjutan daripada tindakan Dr. Stampa yang tidak mengendahkan keputusan Mahkamah Madrid tersebut dan membawa prosidang timbang tara ke Mahkamah Perancis, Malaysia telah memfailkan aduan jenayah terhadap Dr. Stampa di Spanyol. Pada 25 November 2022, Criminal Investigation Court Spanyol
telah memuktamadkan penyiasatannya dan telah memutuskan supaya peringkat pertuduhan hendaklah dijalankan, memandangkan terdapat kemungkinan tindakan Dr. Stampa boleh dikaitkan dengan kesalahan jenayah. Malaysia telah memfailkan hujahan dan sedang menunggu arahan mahkamah seterusnya. Pihak yang membuat tuntutan juga telah memulakan prosiding penguatkuasaan Final Award di Luxembourg melalui suatu perintah eksekutor bertarikh 18 Mei 2022 bagi mengiktiraf Final Award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Sebagai tindak balas, kerajaan telah mengambil tindakan perundangan di Mahkamah Luxembourg bagi mencabar dan membatalkan perintah tersebut. Dalam hal ini, Malaysia sedang menunggu arahan lanjut daripada Mahkamah Luxembourg. Kerajaan ingin menegaskan bahawa semua award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa telah melanggar prinsip polisi awam antarabangsa, International Public Policy, kerana ia melibatkan pelanggaran prinsip dengan izin diplomatic immunity, jurisdictional immunity and sovereignty. Kerajaan juga akan membuat bantahan terhadap sebarang bentuk pembiayaan oleh pihak ketiga, third party litigation funders, yang menyokong penyalahgunaan proses yang telah dimulakan oleh pihak yang membuat tuntutan. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang yang sedang berkuasa terhadap mana-mana pihak, termasuk warga negara Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara dengan memberikan sebarang sokongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung, dan bersekongkol dengan pihak yang membuat tindakan. Polis Diraja Malaysia telah pun memulakan siasatan terhadap pihak yang membuat tuntutan, penimbang tara, peguam serta pihak-pihak lain yang berkaitan di bawah Seksyen 124K Kanun Keseksaan bagi kesalahan sabotaj. Tuan dan Pertua dan ahli-ahli yang mulia, kita harus terima kenyataan bahawa kejayaan-kejayaan ini adalah atas kesungguhan, khidmat, rakan-rakan dalam pimpinan, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Beliau mempengurusikan sekretariat khas yang dianggotai oleh Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir, Menteri Luar Negeri, Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, dan Saudara Yang Muhammad Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Selain itu, tunggak daripada semua kegiatan ini dipimpin oleh Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara, Bahagian Haiwan Undang-Undang, Kerajaan Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negara, dan Barisan Peguam yang mewakili Malaysia dan kementerian-kementerian berkenaan. Ahli-ahli yang berhormat, ini soal kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Ini soal Sabah dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kerajaan Malaysia akan terus marah dan berjuang habis-habisan demi melindungi dan memelihara kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Saya menyeru rakyat Malaysia sekalian berganding bahu dalam usaha kerajaan perpaduan madani bagi menamatkan dengan izin once and for all tuntutan yang sama sekali tidak berasas. Boleh minta kekalahan, Pertua. Baik, terima kasih.